Hai, Assalamualaikum. Saya ketua kumpulan ini bagi subjek pengantar falsafah UE 01102. Kumpulan kami telah memilih tajuk Apakah sumbangan-sumbangan Averroes Ibn Rushd dalam bidang metafizik? Pilih satu sumbangan yang anda anggap paling utama dan jelaskan mengapa anda berpendapat sedemikian. Kumpulan kami seramai 5 orang dan kami telah membahagikan bahagian-bahagian yang akan kami bentangkan tentang tajuk ini. Latar belakang Ibn Rushd, seorang ahli falsafah Islam yang telah berpengaruh orang Barat. Beliau telah mengarang lebih daripada 30 komen dan kajian pada karya Aristoteles. Ulasan beliau berpengaruh dan penafsiran unik mengenai Aristoteles menghidupkan kembali minat ilmiah Barat terhadap falsafah Yunani kuno. Dia telah mencabar dengan sentimen anti-falsafah dalam tradisi suntik yang dicetuskan oleh Al-Ghazali. Bagi latar belakang metafizik pula, boleh didefinisikan sebagai tiga konsep asas iaitu menjadi seperti itu, penyebab pertama perkara ataupun perkara yang tidak berubah. Ini adalah bidang falsafah yang paling awal, sebab ini berkaitan dengan fizik alam sekitar kita. So, perkataan ini berasal dari judul kolektif 14 buku oleh Aristoteles. Boleh kiranya Aristoteles ni adalah orang yang mengenalkan bidang ni. So, kemudiannya sumbangan Ibn Rushd memang memberi sumbangan dalam banyak bidang, iaitu psikologi, perubatan, metafizik, fizik, falsafah agama dan lain-lain. Beliau lebih menyangkut dirinya dalam kelas-kelas makhluk berbeza dan ada keberadaan yang serupa dalam bidang metafizik. Yang pertamanya, zat yang tidak sengaja kan, seterusnya bergerak kepada roh atau fikiran, dan akhirnya sama ada zat berada di luar fikiran ataupun roh. Jadi ini adalah pendahuluan kita terhadap sumbangan ahli falsafah Ibn Rushd dalam bidang metafizik. Sekian, terima kasih. So, ini adalah idea pertama saya, sumbangan Ibn Rushd dalam bidang metafizik dari segi zat. Hubungan antara fizik dan metafizik untuk Ibn Rushd adalah zat. Walaupun tidak semestinya bersifat temporal berbanding bahagian makhluk lain, zat mempunyai keutamaan ontologi. Sejak itu, metafizik merangkumi kedua-dua bahan yang masuk akal dan abadi. Subjeknya tumpang tindih dengan bahan fizik. Oleh itu, dalam kosmos terdapat dua kelas perkara kekal, yang asasnya kekal dan yang kekal abadi. Baik, yang idea kedua ni, sumbangan Ibn Rushd dalam bidang metafizik dari segi kosmologi. Okey, dalam bidang kosmologi, menurut fizik, seseorang dapati benda-benda yang bergerak dan bergerak sekaligus dan benda-benda yang hanya bergerak. Oleh itu, mesti ada sesuatu yang memberikan gerakan tetapi tidak pernah bergerak. Ini adalah penggerak perdana, iaitu Tuhan, atau disebutkan prime mover. Fizik dengan demikian membuktikan buktinya adanya prime mover, dan metafizik berkaitan dengan tindakan penggerak ini. Prime mover adalah ejen utama bagi Ibn Rushd dan ia mesti kekal dan murni. Ia tidak hanya mendorong alam semesta menjadi wujud dan tetap terbiar sesudahnya, kerana alam semesta akan tergelincir. Ibn Rushd akan mengakui bahawa idea hakikat sebenarnya pada dasarnya sebelum adanya potensi mengatasi akal sihat, tetapi untuk menerima sebaliknya akan menyebabkan kemungkinan bergerak spontan atau penolak penggerakan di dalam alam semesta. Seterusnya, sumbangan Ibn Rushd dari segi manusia dan akal ilahi. Okey, Ibn Rushd telah menggunakan ungkapan akal kita atau akal dalam diri kita untuk menunjuk akal yang merupakan tujuan tertinggi dalam hidup kita, sehingga membezakan dengan jelas dari penggerak utama alam semesta.
Tetapi dia sekarang mengatakan bahawa kita bergantung pada prinsip yang bergantung pada syurga, yang hanya dapat berarti penggerak utama. Mungkin yang dimaksudkan oleh Ibn Rushd ialah akal kita adalah penggerak terdekat atau dekat kita, sementara penggerak utama menggerakkan kita hanya secara tidak langsung, kerana ia bergerak secara tidak langsung ke seluruh dunia sublunary. Ibn Rushd juga tidak menyebut jenis Unio Mystica di halaman-halaman ulasannya. Yang dikatakan adalah bahawa kebahagiaan tertinggi terletak pada ketakutan intelektual orang yang dapat difahami. Ini adalah keadaan kekal Tuhan, sedangkan kita hanya dapat mencapainya dalam jangka waktu yang pendek kerana akal kita masih terikat dengan materi dan potensi. Akan tetapi kita mencapai keadaan itu, kita menjadi seperti Tuhan kerana kita memikirkan diri kita sendiri atau akal kita sendiri, tapi suka ini menunjukkan perbandingan semata-semata, tidak akan identifikasinya, tidak akan kesatuan. Yang idea terakhir untuk saya, karya Abu al-Wahid Muhammad Ibn Rushd, iaitu so-called epitome. Pelepasan mental disiplin sebaliknya mempertimbangkan untuk berada di perlupusan tertentu di tempat yang sama. Dikatakan bahawa hanya ada dua jabatan disiplin fizik. Inilah disiplin yang mengambil kira consideration makhluk berubah, dan matematik disiplin yang mengambil kira kuantiti sebagai sesuatu yang terpisah dari jirim. Pelepasan mental disiplin sebaliknya mempertimbangkan untuk berada di perlupusan tertentu. Di tempat yang sama dikatakan bahawa hanya ada dua jabatan disiplin fizikal. Ini adalah disiplin yang mengambil kira consideration makhluk berubah, dan matematik disiplin yang mengambil kira kuantiti sebagai sesuatu yang terpisah dari jirim. Pelepasan mental disiplin sebaliknya mempertimbangkan untuk berada di perlupusan tertentu di tempat yang sama. Dikatakan bahawa hanya ada dua jabatan disiplin fizik. Ini adalah disiplin yang mengambil kira consideration makhluk berubah, dan matematik disiplin yang mengambil kira kuantiti sebagai sesuatu terpisah yang jirim. Baiklah, sumbangan yang seterusnya adalah ulasan Ibn Rushd tentang Tahafut al-Falasifa, The Incoherence of Philosophers oleh Al-Ghazali. Di dalam kajian ini, Al-Ghazali berusaha untuk mewujudkan pandangan teologikal dalam Islam kepada para ahli falsafah Aristotelian terhadap pandangan bahawa dunia itu kekal dan tidak diciptakan. Sesuatu persoalan yang dikhaskan oleh Al-Ghazali dalam bukunya itu. Dalam kajian ini, tujuan Ibn Rushd bukanlah untuk membuktikan dan menegaskan kebenaran yang dianggapnya di dalam karya Al-Ghazali, tetapi untuk mendedahkan kesalahan karya tersebut. Kritikan yang panjang dan tegas itu tertumpu kepada kewujudan dunia yang tidak diciptakan. Ia adalah faktor utama yang menyebabkan pengikut Kristian Aristoteles menyatakan ianya adalah penyebaran ajaran sesat. Ibn Rushd berkata tujuan buku Al-Ghazali tersebut ialah untuk menunjukkan persetujuan dan keyakinan yang berbeza yang dicapai oleh penulisan dalam Tahafut al-Falasifa. Tumpuan utama pada masa kini terhadap karya buku Ibn Rushd ini adalah kerana ia merupakan karya yang bercanggah dengan serius dan intensif dengan persoalan mengenai kesahihan penyebab hal-hal falsafah, dan yang menangani tugas ini bukan secara abstrak tetapi dalam pelbagai contoh konkret tertentu. Baiklah, seterusnya sumbangan seterusnya adalah hubungan di antara akal aktif dan akal material dari pandangan Ibn Rushd dalam karya Al-Sharh Al-Kabir li Kitab Al-Nafs li Arastu, Long Commentary on the Anima. Di dalam karya Ibn Rushd yang berjudul itu, beliau beberapa kali menganggap akal aktif dan akal material sebagai sesuatu yang kekal, yang wujud di dalam jiwa manusia secara bebas. Kadang-kala, beliau juga menganggap kedua-duanya akal sebagai dua bahagian di dalam jiwa manusia. Pendapat akhir Ibn Rushd ialah bahawa beliau mempercayai pemisahan akal aktif dan jiwa manusia walaupun terdapat perbezaan dalam pembahagian inteleknya.
Berkaitan dengan hubungan akal material dan akal aktif, beliau percaya bahawa kedua-duanya sama dalam beberapa aspek, tetapi juga berbeza dalam aspek yang lain. Berdasarkan tingkah laku, ianya berbeza kerana tindakan akal aktif ialah dicipta, tetapi akal material bertindak sebagai suatu bentuk penerima tindakan. Walau bagaimanapun, kedua-duanya adalah sama kerana akal material akan mencapai kesempurnaan melalui akal aktif. Oleh itu, dari sudut pandangan Ibn Rushd, akal aktif dipisahkan dari akal material dalam beberapa aspek dan menghubungkannya pula dalam aspek yang lain. Beliau berpendapat bahawa definisi Aristotle tentang jiwa tidak dinyatakan secara menyeluruh, tetapi hanya beberapa bahagian sahaja yang berhubung dengan jasad. Telah disemakan oleh Ibn Rushd. Tidak dapat kita nafikan bahawa Ibn Rushd memangnya telah banyak memberikan sumbangan terhadap dunia moden, dan pada pendapat saya, sumbangan yang utama yang beliau sumbangkan adalah dari segi pemikiran beliau. Dan sepanjang hidup beliau telah menghasilkan banyak karya besar yang menjadi asas kepada falsafah dunia hari ini. Mengikut maklumat yang saya dapati, Ibn Rushd telah menghasilkan sebanyak 28 buah buku berkenaan falsafah. Dan melalui kajian terhadap hasil kerja beliau, saya didapati bahawa pembicaraan falsafah Ibn Rushd banyak tertumpu kepada persoalan yang berkaitan dengan metafizik, terutamanya ketuhanan. Dan menurut informasi daripada artikel dimensi-dimensi pemikiran Ibn Rushd, beliau dipanggil mempunyai pandangan yang kuat terhadap asas kebenaran rasional. Hal ini dikatakan demikian kerana asas-asas kebenaran yang berkait dengan falsafah ini dijadikan oleh Ibn Rushd sebagai panduan untuk berfikir secara rasional. Dan pengaruh beliau berkembang semasa perkembangan Evrosisme di Eropah. Mengikut maklumat yang saya dapati, Evrosisme yang berkembang di kawasan itu adalah tafsir atas pemikiran Aristotle yang dikemukakan oleh Ibn Rushd melalui karya-karya beliau. Dan gerakan Evrosisme ini berkembang di barat selama 4 abad. Dan pada waktu tersebut, pada saat Ibn Rushd menjalani hidup di kota Lucina yang pada saat itu merupakan kawasan perkampungan Yahudi, pada waktu tersebut juga pemikiran Ibn Rushd mula memasuki ruang-ruang pemikiran kaum muda yang belajar darinya. Corak gagasan dalam pemikiran Ibn Rushd adalah rasionalisme. Oleh itu, pemikiran tersebut mampu menggerakkan masyarakat, khususnya kaum muda Eropah, untuk keluar dari bingkai doktrin teologis mereka dan menuju ke ruang pemikiran yang terbuka. Dan kaum muda inilah yang membawa pemikiran Ibn Rushd yang bercorak terbuka dan mengembangkannya di Eropah. Dan hasil pemikiran Ibn Rushd terutamanya dalam bidang falsafah juga telah banyak mempengaruhi ahli falsafah barat. Antara dua orang ahli falsafah Eropah iaitu Voltaire dengan Rousseau dikatakan bukan sekadar terpengaruh oleh falsafah Ibn Rushd, tetapi memperoleh ilham daripada pembacaan karyanya. Hakikatnya, karya beliau berjaya mendidik mereka untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Dan pemikiran kedua-dua ahli falsafah barat tersebut telah mencetuskan era Renaissance di Perancis sehingga mengubah keadaan Eropah keseluruhannya seperti yang kita tahu pada hari ini. Ternyata bahawa pemikiran beliau bukan saja mampu mempengaruhi dunia Islam, malahan dunia barat juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan beliau. Dan berikut Beliau merupakan tokoh falsafah yang mempunyai sifat dan pendirian yang berbeza dari ahli falsafah yang lain. Seperti yang Anda tahu, sumbangan Averroes dalam metafizik mempunyai penelitian yang unik untuk menyimpulkan bahawa keadaan sekeliling mempunyai sifat atau unsur yang membolehkan perkara terjadi di sekitar manusia atau alam sekeliling berlaku disebabkan adanya atau wujudnya Tuhan yang menggerakkan alam semesta atau apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan beliau juga menyatakan bahawa setiap perkara yang berlaku mempunyai hukum fizik atau dikenali sebagai sains. Selain itu, beliau juga menyumbangkan hasil dalam karya besar mengenai bidang perubatan. Ibn Rushd banyak menterjemah hasil kerja Aristotle
yang membuatkan para ilmuwan barat pada masa itu meminati semula bidang falsafah. Beliau telah menghasilkan sebanyak 28 buah buku berkenaan falsafah. Beliau mempunyai sikap yang terbuka dan berpikiran secara rasional, membolehkan beliau lebih matang dan bijak pada usia muda. Dengan tidak sengaja, pemikiran beliau telah banyak mempengaruhi masyarakat barat, terutamanya di Eropah pada masa itu. Oke. Jelaslah di sini bahwa Ibnu Rushd atau Averroes dalam bidang falsafah telah memberi impak yang besar kepada masyarakat barat, sehingga kan Eropah boleh menjadi maju. Niat beliau dalam mempertingkatkan tahap pemikiran masyarakat Eropah membuahkan hasil, walaupun segelintir masih tidak dapat menerima cara pemikirannya. Oleh itu, falsafah Averroes boleh dijadikan sumber atau inspirasi untuk masyarakat kini untuk lebih cenderung berfikir secara bijak dan sikap rasional untuk membentuk masyarakat yang maju. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.